Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat menyaksikan eksersis Sunda Patrol 2023 di kawasan latihan B Hutan Simpan Andulau Sungai Liang daerah Belait. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Pangkalan Tentera Udara Rimba dijunjung oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Brigadier Jeneral Haji Muhammad Shahnur Nizam bin Sulaiman, Pemerintah Tentera Darat Diraja Brunei. Kenal Udara Haji Muhammad Muluddin bin Awang Haji Latif, Pengarah Perisikan Kementerian Pertahanan. Dan Kapten Jonathan Keppel, Royal Navy, Penasihat Pertahanan United Kingdom ke negara Brunei Darussalam. Dengan menaiki pesawat helikopter Puma Squadron 230 Tentera Udara Diraja Angkatan Tentera British, Duli Yang Teramat Mulia berangkat menuju kawasan latihan. Sejurus keberangkatan di empangan kargo, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruh Jaya British ke negara Brunei Darussalam dan Lieutenant Colonel Hugo Stanford Tuck, Pemerintah Angkatan Tentera British di negara Brunei Darussalam. Sembah taklimat mengenai eksersis Sunda Patrol 2023 disembahkan oleh Major Som Tulong, Pegawai Memerintah Kompeni Bantu, Batalion Pertama Royal Gurkha Rifles. Eksersis Sunda Patrol antara lain mencabar kemahiran ikhtiar hidup, rondaan rutin dan operasi sungai. Dari empangan kargo, Duli Yang Teramat Mulia berangkat menaiki kenderaan pacuan 4 roda ke Janggal Base Camp. One RGR, our battalion, was stopped for us to do the swap over, and so for us it's been really exciting to get back to Brunei, having not been here. The activity that we've been doing with the Bruneian Armed Forces, the other guy did really well as well. So it was a really Pelbagai aspek bagi ikhtiar hidup di hutan dipamerkan. English and the fire. There's a various ways you can make a fire in the building and main fuel. One that's hard work as well. We can ice the water, and we can collect the water in the shed. We'll collect the water at the center where the stone is. Wild chicken and the. Sebelum mengakhiri keberangkatan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan sijil penghargaan kepada para penganjur eksersis. Beri ampun, izin kasih. And then end pointed. Thank you very much. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, selaku pengerusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, petang kemarin berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ke-31. Majlis tersebut berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan.
Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Ahli Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekeremajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, selaku Ahli Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengurusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengurusi Lembaga Pengarah Yayasan. Dan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setia Usaha Tetap, Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan, selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang Fardu Asar berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, yang juga memimpin bacaan surah Yasin serta doa kesyukuran. Baik kita diberkati di dalamnya dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan yayasan berjumlah RM100,000 kepada Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Persatuan Semata Brunei, masing-masing menerima sumbangan RM50,000. Dengan usia penubuhannya ke-31 tahun, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah terus membantu meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Bantuan yang dihulurkan semata-mata bagi memperkasakan masyarakat mandiri. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan majlis ceramah khas sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Ceramah khas disampaikan oleh Awang Isham bin Ismail, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamia. Majlis dikelolakan oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbalik cerita mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini sebenarnya dari perkataan Arab. Maksud Peranan Ketua Polis di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku penguasa yang menerapkan tugas-tugas syariat, mengawal sistem dan melindungi keamanan antara yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid semasa ceramah perdana sempena sambutan Maulidur Rasul anjuran pasukan polis di Raja Brunei. Ceramah perdana diadakan di Dewan Banquet Mes Pegawai Polis Gadong.
radhiyallahu anhu pernah bertindak selaku komandan melakukan rundaan. Mufti Kerajaan juga mengongsikan fadilat bacaan ayat-ayat lazim yang boleh menghindarkan kecurian dan mengawalkan pembacanya dari segala kejahatan. Penceramah kedua, Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid, pula menyentuh mengenai akhlak Nabi Muhammad SAW yang dikagumi oleh para cendekiawan. Hadir Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei. Makanya polis kita, tentera kita perlulah tahu, Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah dengan Persatuan Nurul Islam mengadakan Majlis Dikir Maulud Nabi Muhammad SAW. Majlis malam tadi diadakan di Musalla Al-Amin, Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Awang Haji Muhammad Nazir bin Haji Osman, Pemangku Ketua Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah. Acara antara lain bertujuan membesarkan hari-hari kebesaran Islam. Syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC dan Brunei LNG melakar sejarah dengan penandatanganan perjanjian lanjutan bagi Amani Time Charter Party yang merupakan kejayaan penting dalam rakan kongsi yang melambangkan kepercayaan antara kedua-dua syarikat. Pagi kemarin diadakan majlis penandatanganan perjanjian tersebut di Pejabat BGC Jerudong. Penandatanganan disaksikan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Menandatangani bagi pihak BGC, Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, Pengarah Urusan BGC. Manakala Brunei LNG ditandatangani oleh Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengadakan majlis tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Antara yang hadir, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diadakan sempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas. Rombongan kemudian beredar ke Masjid Duli Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Kampung Tamoy, bagi majlis doa kesyukuran. Pengisian acara sembahyang fardu asar berjemaah diikuti bacaan ratib al-atas, doa kesyukuran, doa Allah peliharakan Sultan dan doa menghindar dari wabak COVID-19. ...142 tenaga pengajar Persekolahan Arab Ugama serta Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menerima sijil masing-masing setelah tamat menjalani program At-Tatwir, Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran. Bengkel tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme guru antaranya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, kemahiran ICT dan penggunaan sumber. Sijil disampaikan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam. Majlis diadakan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Sesi taklimat dan jerayawara kesihatan buah pinggang untuk semua diadakan sebagai pendekatan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang serta masalah berkaitan dengannya. Kementerian Kesihatan mengungkayahkan sesi seumpamanya bagi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pagi kemarin. Hadir Awang Abdul Muiz bin Haji Ibrahim, Pemangku Pegawai Eksekutif Jabatan Perkhidmatan Renal Kementerian Kesihatan. 200 pegawai dan kaki tangan menghadiri taklimat tersebut.
25 pain darah dikumpul semasa kempen derma darah anjuran Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Diadakan bersempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-53. Kempen diadakan di jabatan berkenaan. Melalui inisiatif seumpamanya membolehkan para pesakit yang memerlukan darah untuk terus menerima rawatan yang diperlukan. Hadir Awang Haji Amir Azman bin Pihin Orang Kaya Pekerma Setia, Datuk Paduka Haji Abdul Rahman, pemangku pengurusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan. Keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku bermula hari ini sehingga pagi hari Ahad 8 Oktober 2023 dengan hujan lebat dan berpetir sekali-sekala dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak diparas sedikit dengan ketinggian ombak 0.3 hingga 0.8 meter. Terdapat risiko berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat dan semasa kejadian air pasang. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Bagi memudahkan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak tertentu akan ditutup bermula 9 pagi hingga selesai. Anggaran pelaksanaan kerja tersebut adalah sekitar 2 jam. Pemeriksaan dan penelitian ke atas stesen-stesen minyak ini adalah pemeriksaan rutin yang dikendalikan 3 kali setahun. Pertanyaan lanjut hubungi unit SDT IBE melalui email sdt@mofe.gov.bn atau melalui talian 2334 092.